Saya ni kira beranikan diri je nak gulung ni. Saya toleh tadi sejak setengah jam yang lepas. Wabirraf tak berhenti menaip ucapan. Saya pun naik jadi gelabah. Saya tengok pula atas meja Presiden ada 4 buku. Jadi kira saya buat cara saya jalan. Kalau sesuai, anggap itu sebagai modal untuk buat balik. Kalau tak sesuai pun kira taratulah. Baik. Pengurusi tetap, rakan-rakan pimpinan, Presiden yang dikasihi, perwakilan dan pemerhati. Bagi sesi penggulungan, saya nak angkat beberapa perkara. Pertama, kewajipan kita nombor 1 sekarang adalah pertahankan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu fokus nombor 1. Buatlah lagu mana pun, tujuan akhirnya pertahankan kerajaan ini. Kerajaan ini merupakan gabungan 19 parti politik. Belum pernah dalam sejarah politik negara, parti-parti politik yang bergabung membentuk kerajaan itu jumlahnya 19. Hari ini, kerajaan perpaduan ini didokong oleh 19 parti-parti politik. Terdiri sekurang-kurangnya 5 gabungan besar. Kenapa saya kata kewajipan penting ialah pertahankan kerajaan perpaduan? Kerana menguruskan politik gabungan bukan kerja mudah. Dia perlu banyak kesabaran dan dia perlu diterajui oleh tokoh yang punya seni berpolitik. Mengurus perbezaan pendapat, menyederhanakan kepentingan parti sendiri, mengambil pendekatan give and take. Tak mudah ketika harapan anggota parti sendiri itu sangat tinggi. Kerana itu, saya boleh merasakan bagaimana Presiden Keadilan ini sedang menerajui kerajaan perpaduan dengan cara menguruskan perbezaan-perbezaan ini. Cara yang kedua ialah kita sendiri, Parti Keadilan, harus ada disiplin organisasi yang tinggi, jaga silaturahim sesama kita dan perkukuhkan parti di peringkat akar umbi. Tak ada jalan singkat. Cara yang ketiga, kita kena hebahkan dasar, polisi dan program kerajaan hari ini. Dan kita mesti ofensif. Dari segi politik, mesti ofensif. Misalnya, kalau ada satu segmen di kalangan pembangkang, ketika negara kita ini berpegang kepada prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, kesetiaan kepada raja dan negara yang membentuk teras kedua dalam rukun negara. Dalam politik, perkara yang dianggap sudah disepakati oleh pengasas negara kita dan terakam dalam perlembagaan persekutuan tentang Islam, tentang institusi raja. Hari ini kita boleh tengok di kalangan pemimpin politik pembangkang, apabila raja atau sultan sebagai ketua agama menganjurkan supaya masjid jangan digunakan sebagai pentas politik. Kita tengok seorang tokoh pembangkang tanpa rasa bersalah, saya akan teruskan kuliah saya dan ceramah saya dalam masjid. Sebab dalam Islam ada politik. Tak ada siapa pun nafikan sebagai agama yang lengkap. Memang politik ada dalam Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama yang lengkap, sempurna,
Allah Ta'ala reda menjadi agama kita untuk dianuti. Jelas. Memang dalam Islam ada politik. Kita dituntut berpolitik secara agama. Kita bukan dituntut mempolitikkan agama. Ini yang sedang berlaku sebenarnya oleh parti agama ini. Ada beza berpolitik secara agama. Agama menganjurkan keadilan. Orang yang ada kuasa politik dengan dasar itu, dia laksanakan keadilan. Agama menganjurkan berpolitik secara mutual respect, saling hormat menghormati, lita'arofu, saling kenal mengenal. Itu berpolitik secara agama. Kalau mempolitikkan agama bermaksud, kamu tak sokong aku, kamu tak terima pandangan aku, neraka tempat kamu. Itu namanya mempolitikkan agama, bukan berpolitik secara agama. Kita mesti ofensif melalui saat ini, mulai saat ini. Ketika ditanya, anda terus-terusan menyebut akan terus mengambil alih kerajaan. Bukankah titah tuanku masa perasmian parlimen mengatakan harapan bahawa baginda berharap penggal kerajaan ini sempurna, cukup 5 tahun. Dengan kenyataan bahawa kamu akan terus berusaha untuk mengambil alih di luar daripada musim pilihan raya. Apakah ini seolah-olah tidak menasihati, tidak menerima nasihat tuanku? Maka disanggahnya, pandangan tuanku bukan qat'i, bukan penamat, bukan putus. Ini nada angkuh. Makna kalau pandangan tuanku bukan qat'i, maka pandangan tuanku boleh disanggah. Ini kerana terlalu angkuh sampai tak ada orang yang sedia menegur lagi. Hari ini kita katakan bahawa Kongres Khas Keadilan ini, bahawa seluruh kekuatan keadilan dalam mendebani pilihan raya, kita akan pergi secara offensive mode menyerang, menerang dan menyerang. Kita kena ambil yang ini. Saudara, yang diserang pagi petang siang malam adalah Presiden Keadilan, Perdana Menteri, yang meletakkan bahawa dah macam ratib dia, wirid dia, apa dia? Setiap kali ucapan mengingatkan soal tolak rasuah, wujudkan tata kelola yang baik, practice of good governance, semarakkan semula ekonomi, agihkan dengan adil kepada rakyat, utamakan golongan miskin dan termiskin. Matlamat untuk membantu golongan termiskin pun disanggah, sehingga menyebut bahawa dalam Islam tak ada pun, tak mungkin kemiskinan boleh dihapuskan. Itu mengundang Presiden kita waktu menjawab dalam parlimen, mengingatkan tentang peristiwa Khalifah Umar Abdul Aziz. Memimpinnya tak lama, tak sampai 3 tahun. Tapi ketika itu, kerana good governance, memerintah dengan amanah, ekonominya makmur, diberitakan pada zaman itu tidak ada orang yang layak menerima zakat. Sudah perhatikan, kerana kegairahan nak sanggah dah habis, tak ada dah. Hatta pendekatan kerajaan perpaduan ini nak menoktahkan kemiskinan itu pun cari hujah, cari gali korek, akhirnya kata dalam agama tak boleh. Tak ada dalam Islam. Itu merupakan aliran songsang yang hijack the true teaching of Islam. Kita kena betulkan lagi sekali pandangan-pandangan songsang ini, saudara. Belum pernah dalam sejarah parlimen Perdana Menteri berdepan hari Selasa selama 30 minit. Kita panggil sesi Prime Minister Question Time. Ahli parlimen boleh tanya apa saja soalan, Perdana Menteri akan jawab. Tanya 2 lagi soalan tambahan, Perdana Menteri jawab. Saudara, sejak Presiden kita menjadi Perdana Menteri, sejak Prime Minister Question Time ini berlangsung dalam parlimen, saya nak sebut, tak ada sekali pun Ketua Pembangkang berdepan dengan Perdana Menteri
Tak ada sekali pun Paguh berdepan dengan Perdana Menteri. Tak ada sekali pun Marang berdepan dengan Perdana Menteri. Parlimen ni tempat check and balance. Parlimen ni tempat memantau dasar kerajaan. Parlimen ni tempat berdebat dan berhujah. Perdana Menteri tercegat di kerusinya 30 minit, tanya apa saja soalan. Saya tahulah sebab saya duduk belakang dia, kerusi dia belakang. Saya perhatikan dah berapa minggu Ketua Pembangkang tak muncul, Paguh entah ke mana, Marang juga tak kelihatan bayangnya. Di luar, kamu hero, kamu jago bela agama bangsa. Tempat berdebat dalam parlimen, kamu tak sanggup berdepan, bertarung sebagai anak jantan. Saudara, saya ada sikit beza dengan saudara Likang tadi, yang menjemput kementerian dia, tegurlah, kecamlah. Saya ada sikit beza. Saya bukan soal menghitung berapa ramai menteri, berapa ramai timbalan menteri, menteri besar, ahli parlimen adun. Pada saya itu bukan tanda kejayaan reformasi. Makna kejayaan reformasi ialah bila kita ada pada kedudukan berkuasa sebagai kerajaan, kita laksanakan dasar dan program sehingga rakyat dapat melaksanakan program hasil daripada gerakan dan makna reformasi. Itu adalah ukuran sebenar kejayaan reformasi. Saya tak fikir Likang jauh sangat dengan pandangan saya. Dalam konteks tadi ialah minta kita tak salah rasa bangga dengan angka yang kita ada. Tapi makna sebenar jauh lebih dalam daripada itu, menterjemahkan. Maksudnya apa? Perdana Menteri sekarang Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan. Soal perbelanjaan, itu di bawah urusannya. Soal development expenditure, pembangunan, itu di bawah Menteri Ekonomi. Soal lestari alam, itu di bawah Nik Nazmi, orang Kelantan, hak tak boleh cakap Kelantan. Nik Nazmi Ambon ni, orang Kedah. Orang rumah orang Kelantan, berani kecek Kelantan lagi. Tidak punya share pun. Wah, no, ni nama pun ni. Hamba ni nama Saifuddin Nasution lagi. Pas pakai goni lagi ni. Orang asli, rumah saya lagi. Berani kecek Kelantan lagi. Acah tanya orang Kelantan, bunyi Kelantan ke bunyi share? Tanya. Mana? Orang macam mana? Bunyi kecek. Sekarang mana hamba kecek ni? Beres? Tak beres. Kau nak hamba sendiri suruh beres dah. Baik. Saudara yang saya hormati sekalian, begitu juga saya. Terima kasih Perdana Menteri letakkan amanah besar Kementerian Dalam Negeri. It is a government by itself. Bukan mudah. 54 akta di bawah Kementerian Dalam Negeri. 11 agensi keselamatan laut, darat dan udara. Segala macam. Jadi bagaimana sifat madani itu nak diterjemahkan? Satu daripadanya ihsan. Apa yang quick wins? Low hang fruits. Munasabahkah anak-anak diletak dalam depo tahanan? Jawapannya tak munasabah. Saya akan usahakan anak-anak ini walau apa cara pun mereka berada di dalam tempat mereka bukan dalam depo tahanan tapi di luar. Penjara padat. 38 penjara. Muatannya 65,000. Diisi sekarang 75,000. Penjara padat. Saya tengok kat mana yang prisoners dihukum 3 tahun ke bawah, kurang. Saya tengok kat mana akta penjara yang membenarkan parol, pembebasan berlesen, home detention. Saya bertekad untuk melaksanakan sungguh-sungguh sebab penjara bukan tempat hukuman tetapi penjara juga tempat untuk menginsafi dan membetulkan diri untuk kembali semula kepada masyarakat. Saudara yang saya hormati sekalian, pekerja asing. Di satu sisi ekonomi memerlukan pekerja asing. Rakyat Malaysia tak nak kerja di sektor 3D.
Tapi lama kelamaan sebelum kita mengambil alih, dia dah jadi macam satu industri perhambaan manusia. Kerana itu Perdana Menteri kata tugas ini tolong kamu uruskan. Kos migration mesti rendah, kelulusan mesti cepat, kebajikan pekerja mesti dijaga, kepentingan majikan juga harus terpelihara. Dengan garis-garis besar itulah kita sekarang mempermudahkan dan terus memantau dan memerhati supaya sektor ekonomi tidak terkesan kerana kekurangan, pada masa yang sama juga majikan tidak terbeban dengan yuran yang begitu besar. Ini terjemahan konsep ihsan pemurah yang nak kita laksanakan dalam bentuk dasar-dasar kerajaan supaya rakyat dapat merasainya. Saudara yang saya hormati sekalian, saya nak sebut dengan Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan. Kita sebut kongres ini sepatutnya kongres nasional tahunan. Dalam perlembagaan parti memang sebut pertengahan tahun kita kena buat. Tapi sebab pertengahan tahun kita kemungkinan berdepan pilihan raya. Kalau Dewan Negeri 6 itu bubar sekitar bulan 3 atau minggu ketiga atau minggu 4 Jun, kalau hari ini dihitung bermula hari ini, kita ada 100 hari saja lagi untuk berdepan pilihan negeri. Kita masuk kali ini jelas kita nak pertahankan Negeri Sembilan, menang lagi di Selangor, bentuk kerajaan di Pulau Pinang. Kedah, kita masuk pilihan raya kali ini untuk mengambil alih teraju pemerintahan negeri Kedah. Saya tak mau masuk teritori Nik yang sebut bahawa Kelantan Terengganu menghantar suara pembangkang yang kuat. Itu realistik dan munasabah. Baik. Daripada 4 negeri tumpuan kita, saya fikir pendekatan yang lebih baik adalah fokus Kedah. Biar dia sibuk pertahan Kedah, dia tak berapa tumpu tempat Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Kita kena gerakkan seluruh kekuatan tumpu Kedah. Dan memang Datuk Seri sekarang, saya pun kadang-kadang rasa Presiden kita tak perlu bertempur pun dengan Menteri Besar Kedah. Kadang-kadang tak rasa. Patutnya panglima-panglima keadilan ini duduk depan. Sepatutnya Perdana Menteri tak perlu pun masuk gelanggang. Kita pernah berdamping dengan PAS. Lapisan pimpinan dulu almarhum Fadil Noor, almarhum Tuan Guru Ni Aziz, almarhum Ustaz Yahya Osman, almarhum Tuan Guru Harundin. Mereka beza politik dengan kita, beza dengan presiden kita dari segi pilihan parti politik, tapi rasa hormat, kasih sayang, tolak ansur, ziarah menziarahi, bertanya khabar, itu tak sampai menajamkan sengketa politik. Pas hari ini di bawah pimpinan Marang, entah kenapa kebencian yang meluap-meluap itu diikuti oleh pimpinan pelbagai peringkat sampai ke bawah. Politik benci, politik dendam ini sangat jauh daripada amalan politik Islam. Kerana itulah sepanjang 25 tahun dalam keadilan, saya berpeluang berdamping dengan pimpinan-pimpinan utama PAS yang saya sebutkan tadi. Almarhum Ustaz Fadil Noor, Datuk Seri Anwar tak sempat berada di luar kerana banyak masa dalam penjara. Tapi cara dia mengasuh kita, cara dia mendidik kita, cara dia menguruskan politik dengan kita dalam Pakatan Rakyat pada masa itu, seolah-olah kita ni sebahagian daripada anak didik dia kerana mengenang persahabatan lama dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu cara dia asuh dan cara dia bina seni politik. Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, seawal Datuk Seri Anwar dipecat daripada kerajaan dan saya ditugaskan untuk mengatur satu ceramah besar di Stadium Sultan Muhammad, ketika saya bertandang ke pejabatnya dan bayar yuran stadium masa itu RM700, bayar PA sistem kepada pelawak Waksir hak ada PA sistem, uruskan pengurusan dengan polis, himpun orang. Saya ziarah Tuan Guru Ni Aziz, apa katanya?
Dia kata kesan tindakan UMNO memecat Datuk Seri Anwar ni besar kesan dari segi politik. Ibarat batu besar jatuh di atas air, dalam air. Merciknya tu besar. Kalau ibarat angin kuat ribut, Datuk Seri Anwar ni ibarat pohon kelapa. Ditolak kiri kanan, pelepahnya itu berpusing. Begitulah cabaran. Sedang hamba ni dia kata ibarat kemucut saja di atas tanah, pohon kemucut yang walau bagaimana kencang pun angin, kesan pada hamba itu sedikit. Kerana itu dia kata menjadi tanggungjawab saya untuk terus membela dan mempertahankan beliau kerana beliau adalah mangsa kezaliman. Itu dia. Tapi pimpinan muda dalam PAS sekarang ni jauh sekali daripada akhlak politik itu. Saudara, saya boleh sebut satu persatu almarhum Ustaz Yahya Osman, tokoh yang sangat disegani. Tiap kali kami bertandang program politik di Kelantan, Datuk Seri Anwar pasti ingatkan saya. Sibuk mana pun ceramah, jumpa MPN, mesti singgah rumah Ustaz Yahya. Begitu hubungan politik. Hari ini kita berdepan dengan orang politik dalam pimpinan PAS. Saya kadang-kadang termenung panjang. Akhlak politik jenis apa sebenarnya? Sampai tak ada kesediaan nak mengaku ada sikit kebaikan yang kita buat, itu tak boleh diungkap. Sampai tahap itu. Kerana itu saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kesimpulan daripada poin ini satu aja. Dalam parti keadilan ini, saya nak sebut kita jangan engage dalam cultural wars. Tak usah. Jangan masuk gelanggang politik perkauman. Dia tak ke mana. Counterproduktif. Saudara ya. Dalam keadilan tak payah jadi hero Cina, hero India, hero Dayak, hero orang asli, hero Melayu. Tak perlu. Dalam parti keadilan ini, kita mesti menjadi hero rakyat. Tolong semua orang, semua kaum, semua pangkat, semua kedudukan, semua batasan geografinya. Barulah parti ini menjadi parti yang tepat untuk kita sertai. Mempertahankan Islam agama rasmi negara, agama lain bebas dianuti, mengiktiraf peranan institusi Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa ibunda lain boleh dipelajari dan dituturkan. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu dan hak Bumiputera Sabah Sarawak sambil hak-hak kaum lain tidak diabaikan. Itu semua sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan parti kita memang mengiktiraf semua prinsip-prinsip itu. Kerana itulah saudara yang saya hormati sekalian, yang terakhir sekali, lawan politik kita sipirnya mudah. Dia nak asak kita supaya berlaku hilang sokongan undi Melayu dengan tema kita tak lindungi orang Melayu dan tak jaga Islam. Di kalangan orang bukan Melayu pula, mereka nak bibitkan rasa tidak puas hati. Dan kita ni dijadikan sebagai satu kerajaan yang tidak berprinsip. Betul saudara tengok orang pakai skirt atau short pergi hospital, tak boleh masuk, itu besar. Orang pakai short tak boleh buat laporan polis, itu jadi isu besar. Tapisan filem itu jadi isu besar. Dihidangkan supaya kita ni dilihat sebagai terlepas kawalan, tak jaga kepentingan pelbagai kaum. Okay. Di satu sisi, cadangan himpunan Melayu nak dibuat sebab Melayu sekarang ni dah hilang semua dah. Sampai macam tu sekali. Kerana itulah saudara, langkah politik kita ni kena cermat dan hati-hati. Selagi kita letak imam kita ni di depan, dia takbir, kita takbir, dia rokok, kita rokok, dia sujud, kita sujud, dia bagi salam, insya-Allah selagi disiplin itu kita jaga, parti ini akan terus kuat
segak dan bergaya. Percayalah. Ya. Tadi saya di Dewan Makan, Presiden tadi. Ya. Pasal apa? Kami ni lama dah berjuang. Takkanlah tak dapat apa-apa. Ni ramai ni sini semua sengap tak berani cakap. Presiden, saya pun kata beginilah. Kita ni macam kes sirah Fathu Mekah lah. Nabi ni masa Mekah melayan baginda dengan zalim, baginda berhijrah ke Madinah. Muslim Madinah. Ansar yang jaga Nabi, bantu Nabi, perang dengan Nabi. Dan Nabi patah balik ke Mekah, menang perjuangan Nabi 23 tahun. Peristiwa itu namanya Fathul Mekah. Bila menang, Nabi agihkan ghanimah. Abu Sufyan yang baru berapa hari masuk Islam, Nabi bagi unta, Nabi bagi kambing. Abu Sufyan dah dapat dah, baru berapa hari je. Dia kata anak aku pun ada juga, Yazid. Nabi kata Yazid pun dapat. Ada seorang lagi anak aku nama Muawiyah, Muawiyah pun dapat juga. Jadi puak Ansar kecil hati. Nabi ni betul kali. Masa dia ditindas, cari kami. Masa dah menang, orang lain dapat dulu. Lalu Nabi kata, itu semua habuan dunia. Aku bagi pada mereka untuk jinakkan mereka dengan perjuangan. Tapi kamu, sahabat-sahabat aku Ansar, kamu akan dapat aku akan balik duduk di Madinah, tinggal dengan kamu. Saya cerita tadi lah. Maknanya Datuk Seri Anwar ni Presiden Keadilan, Perdana Menteri, dia duduk dengan kita. Jadi kami tak dapat apa juga. Tak apalah dulu, bagi orang lain dulu. Lagu tu. Nah, tapi cara dia salam dengan saya tu salam macam tunduk setuju, macam nampak angguk banyak. Jadi selesai tu kita 5-6 bulan ni selesai dulu. Sebelum kita fikir pula ke depan dia. Datuk Seri Anwar duduk dengan kita. Ya, duduk dengan kita. Bersama kita. Ya, dia akan turun menjelajah, jumpa kita, dengar. Ya. Orang lain tak. Kalau begitu Datuk, okey. Kami akan duduk di Dewan sampai petang Datuk. InsyaAllah reformasi lagi kami lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.